Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi menunggu sahabat-sahabat kita, para peserta kelas pengajian Islam Tafaqquh Fiddin untuk masuk. Ahlan wa sahlan wa marhaban. InsyaAllah sekejap lagi kita akan mulakan kelas kita seperti mana biasa. Clear suara saya? Cuba type sikit di sana. Clear tak suara saya? Bagi respon sikit. Waalaikumsalam aja. Cuba bagi respon sikit aja. Clear tak suara? Ahlan, Hajah Wan Dayang. Puan Nur Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ahlan. Oh, Alhamdulillah. Clear. Dah hadir dah. Clear. Alright. Okay. Saya rasa oleh kerana kita punya pun dah ramai dah yang masuk ni. Bolehlah kita mulakan kita punya kelas pada pagi ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, marilah sama-sama kita buka kelas pengajian kita pada pagi ini dengan kita membaca umul kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahala bacaannya kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, para seluruh masyayikh dan guru-guru kita, muslimin muslimat seluruhnya, dan khususnya kepada pengarang kitab yang kita baca ini, iaitulah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan, para peserta kelas pengajian Islam Tafaqquh Fiddin Negeri Pahang, anjuran Yayasan Pahang, serta tuan-tuan dan puan-puan para pendengar budiman yang mengikuti secara langsung kelas kita pada pagi ini. Ahlan wa marhaban bikum. Saya mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dengan limpah rahmat, izin, perkenan serta kurnianya Allah kepada kita, kita dapat meneruskan kembali siri pengajian kita sebagaimana saban orang kata saban minggu. Pada setiap hari Sabtu saya bersiaran secara langsung jam 9 pagi hingga pukul 10.30 pagi di dalam siri kuliah tasawuf. Sekarang ini kita menggunakan kitab Minhajul Abidin, ya, dan insya-Allah kita telah pun hampir
ke, bukan penghujung lagi lah, tapi dekat-dekat nak mengakhiri kita punya pengajian kitab Minhajul Abidin ni. Kalau mengikut kitab yang ada pada saya ni, ya, kitab yang telah disyarahkan ini, ianya telah sampai kepada muka surat 295. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan asbab kita mempelajari kitab-kitab ulama yang muktabar ini, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keberkatan ilmu kepada kita. Bukti bahawa ilmu itu berkat kepada kita ialah kita dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyukakan hati kita, membuka pintu hati kita, merasa ringan badan kita untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dan yang lebih utama daripada itu ialah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita. Maksud memperkenalkan diri ini ialah kita dapat makrifah, dapat kita mengenali Allah. Daripada masa ke semasa dipertingkatkan akan pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita kehendaki, hasrat kita daripada kita mempelajari kitab-kitab agama ini, terutama sekali kitab-kitab yang telah dikarang oleh ulama-ulama yang muktabar. Kita memohon kepada Allah agar dengan keberkatan, seperti contoh kitab yang kita baca ni, kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, mohon dengan keberkatan, kemuliaan, ketinggian yang Allah Ta'ala berikan kepada Imam Al-Ghazali, yang Allah Ta'ala berikan kepada ilmu-ilmu yang ada pada Imam Al-Ghazali itu, boleh menjadi syafaat kepada kita, boleh menjadi cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, menjadikan kita hamba Allah yang dikasihi dan yang dicintai. Lebih-lebih lagi Allah redha kepada kita. Dan dengan keredaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu, maka kita akan terpilih menjadi hamba-hambanya yang bertuah di sana kelak. Jadi itulah harapan kita. Semoga dengan istiqamah kita di dalam menuntut ilmu ini diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang sangat besar. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Keramat ni macam orang boleh baca hati orang, baca fikiran orang, ya, boleh buat benda pelik-pelik, kadang-kadang berjalan atas air, kadang-kadang boleh buat benda orang tak boleh buat, dia boleh buat. Tapi Imam Syafi'i kata, seseorang yang dapat beristiqamah di dalam ketaatan kepada Allah itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan yang ada. Dengan erti kata yang lain, bila mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada seseorang itu istiqamah, seperti contoh istiqamahnya kita belajar dan menuntut ilmu agama ini, itu juga merupakan karamah. Kalaulah karamat yang macam itu sudah dikira sebagai karamah, apatah lagi kita melakukan sesuatu untuk taqarrub kepada Allah, untuk kita mengenal Allah, untuk kita mendapat ma'rifah kepada Allah, dan untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sudah tentu itu adalah juga merupakan karamah. Tapi kita ni biasanya bila sebut karamah ni, kita memandang dengan mata zahir kita untuk melihat perkara-perkara yang pelik. Sedangkan kita tidak tahu bahawa karamah yang lebih penting ialah karamah itu yang boleh baca hati orang, yang boleh buat perkara pelik, itu namakan karamah hissiyah, benda-benda pelik. Tetapi karamah yang dikehendaki di sini ialah karamah ilmiyah. Seperti orang yang Allah kurniakan kepadanya dapat beristiqamah dalam menuntut ilmu, itu namanya karamah ilmiyah. Kerana tanda Allah Ta'ala sayang, suka, kasih kepada orang itu, lalu diletakkan orang itu, dilembutkan hatinya, dibukakan pintu hatinya, didorong hati dan perasaan mindanya untuk sentiasa mencintai akan majlis-majlis ilmu, untuk berada di dalam taman-taman syurga, untuk berada dengan para ulama ataupun para ustaz yang menceritakan tentang
keagungan, kebesaran, kesempurnaan ilmu-ilmu Allah tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebenar-benarnya karamah yang kadang-kadang memang kita tak nampak, kerana perkara yang hebat, perkara yang mulia, perkara yang tinggi dinilainya di sisi Allah itu Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya daripada kita. Ya. Sebab itu kadang-kadang kita nak pergi ke satu-satu majlis ilmu, nak pergi duduk dalam majlis-majlis zikrullah, dia punya cobaannya punyalah kuat. Iblis sebab dia tahu nilai majlis ilmu. Iblis dia tahu kalau seseorang itu ada ilmu, ada makrifah, boleh meningkatkan keimanan, boleh meningkatkan amal soleh dia. Jadi iblis sedaya upaya, iblis dan kuncu-kuncunya sedaya upaya untuk menyimpangkan orang-orang yang ingin menadah ilmu, menuntut ilmu, ataupun untuk meningkatkan iman dan amal serta takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Maka iblis tahu, kalau aku biarkan dia ni belajar, maka imannya akan bertambah, takwanya akan bertambah, amalnya makin berkualiti, dia makin dikasihi dan dicintai oleh Allah, dia makin menjadi umat yang taat, yang akan menyusahkan aku untuk menyesatkannya, kerana ada ilmu yang ada padanya yang menghalang ia daripada masuk dalam jebak dan perangkap aku. Sebab itu iblis tak bagi sangat orang untuk belajar. Iblis dia suka kalau kita buat amal ibadah yang banyak-banyak, tapi buat dalam keadaan yang jahil. Punyalah banyak, punyalah suka semayang, punyalah suka berzikir, tapi ilmu mengenal Allah, untuk mengenal Allah tak beres, tak settle lagi. Ilmu fardu ain tentang tauhid pun tak settle lagi. Iblis suka. Dia kata semayanglah banyak-banyak, nanti awak boleh masuk syurga dengan semayang ni dah. Rupanya kita sembahyang berdasarkan kepada syahwat kita. Tertipu kita dengan syahwat kita yang dibisikkan oleh iblis. Dan orang itu dia melakukan pula solat ataupun ibadah yang dia lakukan itu dengan kejahilannya. Sudah tentulah melakukan ketaatan ataupun ibadah dengan dalam bentuk jahil akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kata al-amalu bila ilmin mardudun. Amal tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kepada Allah sekiranya Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk kita menjadi hamba-hambanya yang menyukai akan majlis-majlis ilmu. Nak seumur duduk dalam taman-taman ilmu, mencari di mana ada majlis ilmu, ada muzakarah ilmu, ada majlis-majlis zikir, di situ tempat tujuan dan qasad kita. Bersyukurlah, tak lain dan tak bukan apa yang ada pada kita ini juga adalah kurniaan Allah. Tanda kasih, tanda cinta, tanda sayang, tanda redha Allah kepada hamba-Nya itu, lalu didorongkan kita untuk melakukan kebaikan sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Ini hadis sahih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala khairan, kebaikan dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat, yufaqqihu fid din, Allah Subhanahu wa taala memberi dia faham tentang agama. Bagaimana nak faham tentang agama? Tak lain dan tak bukan ialah dengan kita belajar akan ilmu-ilmu agama. Kalau tak belajar, tak fahamnya. Ya. Ilmu ni tuan-tuan, tak boleh kita nak suntik. Ya. Bagaimana kita nak suntik vaksin, nak suntik vitamin, ya, nak telan pil. Ni pil ilmu tasawuf, telan. Lepas tu semua ataupun nak kita ambil satu alat macam kita install dalam komputer, ya, ambil pendrive, letak dekat mana-mana boleh install. Tak boleh. Ilmu tak boleh macam tu tuan-tuan. Ilmu ini nature dia, tabiat dia mesti bertemu dengan guru. Mesti kita menuntut ilmu tersebut, berjumpa dengan guru, berjumpa dengan orang alim. Artinya kita kena meletihkan diri kita untuk belajar. Kita kena duduk bersama dengan para ilmuwan, baru kita akan dapat ilmu tersebut. Jadi alhamdulillah, dengan rahmat, izin dan kurnianya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan tuan-tuan dan puan-puan para peserta kelas Tafakur Fiddin ini selama hampir 6 tahun, ya, 5 tahun lebih dah kita ni 6 tahun
artinya duduk dalam majlis ilmu yang seumpama ini saban minggu pada Sabtu dan Ahad. Ini adalah satu kerja yang mulia, bukanlah perkara yang mudah untuk kita meninggalkan kesenangan hawa nafsu kita. Kalau ikut hawa nafsu kita, banyak benda lain dia nak buat, tapi kita sanggup mengesampingkan, mengenepikan apa yang disukai oleh nafsu kita. Jadi kita duduk bersama-sama untuk kita mendengar dan menadah akan ilmu yang mana ianya datang daripada ulama-ulama yang muktabar, yang menjadi cahaya, yang menjadi sebagai orang khabar guidance. Guidance ni dalam bahasa Melayu disebut sebagai petunjuk lah. Hudan, petunjuk. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan sambung balik kelas kita pada pagi ini. Panjang juga mukadimah kita pagi ni ya. Minta maaf lah tuan-tuan. Panjang tu pasal apa? Nak suruh geng-geng kita yang lain tu masuk ya. Jadi dia tidak tertinggal nanti kita baca. Jadi sebab tu saya sengaja panjangkan mukadimah saya pada pagi ni. Jadi alhamdulillah semua sahabat-sahabat kita dah masuk gayanya. Ada lagi lah yang tak masuk, tapi alhamdulillah lah dah ada 33 orang sekarang ni. Mudah-mudahan dengan 33 orang ini boleh mendapat manfaat daripada live yang kita adakan ini. Baik, kita baca seterusnya apa yang telah kita sampai pada muka surat 293. Ambil yang baris ataupun perenggan nombor 2 daripada bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-Imam Ghazali ya, rahimahullahu ta'ala mengatakan, segala yang diwajibkan Allah kepada hamba-Nya seperti sembahyang, puasa, menunaikan haji dan sebagainya tentu mengandungi maslahat dan diperbolehkan menghendakinya dengan pasti. Tetapi jika terdapat kewajipan yang datangnya secara mendadak, urusannya menjadi lain. Seterusnya beliau mengatakan, kita telah sepakat sedemikian, kini tinggal yang mubah dan sunat. Jika yang wajib boleh diinginkan dengan pasti, tetapi yang mudah dan sunah harus ditafwidkan. Ini kita masih lagi dalam membicarakan bab tawakal kepada Allah dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita ya. Artinya kalau pada minggu yang sudah kita telah diberikan contoh bagaimana jika seseorang itu dia semayang last minute. Contohnya dia semayang asar last minute. Kenapa dia semayang last minute ni? Kerana dia pergi berkelah, ataupun sekarang ni musim Covid tak dapat dah nak berkelah ni. Oleh kerana leka dia berkelah, maka dia tengok-tengok, oh tak lama dah nak masuk waktu maghrib ya. Jadi dia pun sembahyang. Masa dia dekat nak sembahyang tu, dia tengok ada budak hanyut dekat sungai yang dia sembahyang tu. Mana satu pilihan dia? Adakah dia meneruskan sembahyangnya waktu yang sudah hampir tamat, ataupun dia pergi menyelamatkannya? Jadi dalam kitab ini sebut wajib atas dia meninggalkan sembahyangnya itu dan pergi menyelamatkan budak. Sebab itu lebih aula pada masa itu. Menyelamatkan budak itu lebih aula, lebih wajib ya. Kalau dia tak selamatkan budak itu, maka budak itu akan mati ataupun meninggal ataupun tenggelam di bawah arus. Maka menyelamatkan budak itu adalah lebih aula, lebih wajib daripada dia meneruskan sembahyang dia. Kerana apa? Sembahyang tu fardu, sembahyang tu wajib. Kalau dia tak sembahyang habis waktu, maka dia tertinggal lah. Tetapi disebabkan oleh menyelamatkan budak itu lebih besar keutamaannya, maka dia kena tinggal sembahyang yang dia lakukan, sekalipun sembahyang itu adalah sembahyang fardu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana sembahyang fardu sebut kalau dia tinggal, dia boleh qada balik ya. Budak tu kalau dia biarkan, budak itu akan mati tenggelam ya, bukan mati. Begitulah kiasan kita kepada perkara yang lebih wajib ya. So kita kena pandai untuk memilih perkara yang lebih wajib, perkara yang wajib daripada yang lebih wajib. Di sinilah kedudukan kita. Kalau kita lihat ini lebih aula, ini lebih wajib, maka utamakan yang lebih wajib dahulu daripada kewajipan-kewajipan yang lain. Apatah lagi kalau sekiranya perkara itu adalah perkara-perkara sunat ataupun perkara-perkara yang mubah. Ya, dia mubah, sunat, lepas tu naik sunat muakkad, lepas tu wajib, fardu. Tuan-tuan, wajib dengan fardu lebih tinggi daripada wajib. Contoh macam ni. Contoh dalam mazhab
Hanafi, solat witir itu wajib. Mereka ada artinya solat wajib bagi orang-orang yang bermazhab dengan mazhab Hanafi ada 6 waktu. Masuk salah satu daripada kewajipan mereka ialah solat witir. Solat witir ini wajib atas orang-orang yang bermazhab dengan mazhab Hanafi. Tapi solat fardu tetaplah 5. Nampak? Solat fardu tu tetaplah 5. Yang macam semua telah iktifak. Tapi bagi mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawa solat witir itu wajib. Bagi kita, solat witir itu adalah sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Kerana apa? Kerana solat sunat witir itu adalah satu solat sunat yang tidak pernah baginda Nabi SAW meninggalkannya. Bagi sebab itulah, kita tengok dalam banyak hadis-hadis Nabi menceritakan barang siapa yang ingin duduk di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat Allah, jangan tinggal solat witir. Solat witir ini sangat diberatkan. Sehingga kan mazhab Hanafi meletakkan hukum ataupun taraf kepada solat sunat witir itu menjadi wajib. Tapi bagi kita dan mazhab-mazhab yang lain meletakkannya sebagai sunat muakkad. Begitulah ranking dia. Mubah, sunat, sunat muakkad, wajib, fardu. Fardu ni kalau tinggal kita berdosa dan dihukum disebabkan meninggalkan kefarduan. Ya. Baik. Jadi itulah aulawiyat dia panggil, keutamaan. Bagaimana kita nak memilih keutamaan ketiga didepankan, diberi pilihan kepada kita. Macam tadi, seperti contoh orang yang sembahyang pada lewat waktu tadi, dia Allah Ta'ala letakkan dia di atas dua pilihan. Sama ada nak meneruskan sembahyangnya, kalau dia tinggal, habis dah waktu. Ataupun dia wajib menyelamatkan budak tu. Jadi orang ni dia bijak, dia pergi menyelamatkan budak tu. Jadi artinya pilihannya tu adalah tepat. Itu yang lebih wajib, itu yang lebih aula, itu yang lebih utama dia lakukan. Baik. Tuan-tuan dan perempuan yang semuliakan, ahlan wa marhaban kepada ketua kelas kita, Tuan Haji Asri. Tuan Haji Asri promo, jangan lupa untuk bersama 3 mudir bermula hari Rabu minggu depan ni. Jangan lupa untuk bersama 3 mudir. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan ikutilah apa yang akan disiarkan melalui FB Madinah Mawaddah. So Madinah Mawaddah ni merupakan juga salah satu FB yang memberikan kita channel yang menyalurkan kepada kita ilmu-ilmu. Biasanya tuan-tuan akan tengok Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Wais live setiap kali dengan dengan kitab-kitab fiqh, dengan ilmu-ilmu fiqh. Jadi artinya pada minggu depan jangan lupa, sini saya tolong iklan untuk Tuan Haji Asri bersama dengan 3 mudir. Siapa mudir-mudir tersebut, tuan-tuan ikutilah dalam FB Madinah Mawaddah Waqaf City, ya. Di samping tu jangan lupa untuk kita berwakaf bagi tuan-tuan dan perempuan yang ada kelebihan harta, ataupun sebenarnya untuk kita berwakaf ni tak tunggu duit banyak, ya. Jangan tunggu duit banyak, ya. Ini yang sentiasa dinasihatkan oleh isteri saya kepada saya. Abang nak buat kebaikan, jangan tunggu nak jadi kaya dia apa. Jangan tunggu duit banyak baru nak bersedekah. Apa yang ada, apa kemampuan kita, itulah sedekah kita. Bagus juga, ya. Nasihat yang seumpama itu. Baik. Kita baca lagi. Terdapat sedikit perbezaan di antara pendapat ini dengan pendapat terdahulu. Menurut pendapat pertama, meskipun fardu tetapi tidak diperkenankan menghendakinya dengan pasti kerana ditakuti kalau datang fardu lain yang lebih utama dan penting. Sedangkan menurut Al-Imam, menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, perkara itu dibolehkan. Tetapi jika datang fardu lain yang lebih utama, maka yang utama itu harus didahulukan. Sebagaimana yang saya telah contohkan kepada tuan-tuan dan perempuan dalam contoh saya tadilah, ya. Ini lebih kurang sama lah. Ini syarah penyusun kepada kitab ini, ya. Pensyarah pada penyusun kitab ini. Pada hakikatnya, kedua pendapat tersebut tidak ada perbezaan. Hanya sidang pengarang sahaja yang berbeza menurut penyusun sendiri. Ini orang yang menyusun kitab ini.
orang yang mensyarahkan akan matan kepada kitab Minhajul Abidin, ya. Minhajul Abidin ni kalau ngikutnya dia punya matan dia taklah, artinya taklah sejadi ini kitab yang telah disyarahkan, ya, oleh penyusunnya. Jadi di sini bercampur kalam daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dan juga kalam ataupun pendapat daripada penyusun ataupun syarah orang yang mensyarahkan akan kitab ini. Jadi banyak versi tuan-tuan orang yang mensyarahkan akan kitab Minhajul Abidin ni, ya. Banyak versi. Baik. Pada umumnya orang yang menyerahkan diri kepada Allah tidak akan ditafwidkan oleh Allah kecuali yang baik-baik sahaja. Ya. Tetapi kalau ia ditafwidkan dengan yang tidak baik, perkara itu bukan kerana Allah melainkan kerana kesalahannya sendiri. Baik. Pada umumnya tuan-tuan tengok, ya, ayat dalam kitab ni. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah tidak akan ditafwidkan kepada Allah kecuali perkara yang baik-baik sahaja. Artinya orang yang menyerahkan dirinya zahir dan batin 100%. Tafwid ni maksudnya menyerahkan diri dia zahir dan batin 100% kepada kehendak Allah, ya. Penyusun kitab ni kata apa? Orang yang menyerahkan diri kepada Allah tidak akan ditafwidkan oleh Allah kecuali yang baik-baik sahaja. Allah Ta'ala tak akan menginaya orang-orang yang berserah diri kepadanya. Kita berserah diri 100% kepada Allah, ikut Allah lah. Terserahlah kepada Allah nak buat macam mana. Tuan-tuan yakinlah bahawa Allah tidak akan mengabaikan, tidak akan mensia-siakan penyerahan diri kita kepada Allah. Dan sudah tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberi yang terbaik kepada kita. Dengan syarat kita menyerahkan diri kita zahir dan batin kepada Allah. Walaupun nampak macam buruk tapi sebenarnya baik. Tampak macam buruk tapi sebenarnya baik. Seperti contoh apa? Seperti contoh yang saya telah ceritakan dahulu. Contoh Siti Maisarah, iaitu tukang sikat kepada anak Fir'aun, dan Siti Asiyah ataupun Asiyah, isteri kepada Fir'aun. Kalau kita tengok, dua-dua ni adalah insan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan kisah keduanya dalam Al-Quran dan diceritakan melalui hadis-hadis Nabi. Inilah dua manusia contoh, dua mukminah, dua orang perempuan yang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, dengan iman yang tinggi. Tetapi kalau kita tengok senario kedua-duanya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua ni adalah orang yang sangat bertawakal. Ni kita cerita tentang bertawakal. Kedua-dua ini sangat bertawakal kepada Allah. Sangat menyerah diri kepada Allah. Tengok macam mana bila mana kedua-duanya menyerah diri kepada Allah, Allah Ta'ala buat kepada mereka ni. Apa takdir Allah kepada kedua ni. Seorang ni Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, kita kata qada yang buruk lah. Ya, ketentuan yang buruk. Yang mana kepada Maisarah. Maisarah dia kena, bila mana diketahui dia beriman kepada Allah, beriman dan menjadi pengikut Nabi Musa, Fir'aun tahu, lalu Fir'aun memutuskan untuk membunuhnya. Bukan dia saja, satu keluarga dia bunuh. Dengan cara dijerang air dalam satu kawah yang penuh dengan api menggelegak. Dah sampai menggelegak, disuruh terjun seorang ahli keluarganya. Jadi semua ahli keluarganya terjun, tinggallah Maisarah dengan anaknya yang kecil yang terakhir. Lalu anak itu dengan izin Allah berkata-kata kepada ibunya, wahai ibu, janganlah engkau was-was, terjunlah. Kerana di sana janji-janji Allah itu pasti, dan Allah akan memberikan sebaik-baik ganjaran buat ibu. Lalu tanpa was-was sedikit pun, dia tadi was-was bukan untuk diri dia, dia kesiankan anak dia. Tapi bila anak dia dah bercakap begitu dengan izin dan kurnia Allah, ini merupakan karamah. Ini karamah, ya. Budak yang tak boleh bercakap tiba-tiba boleh bercakap. Lalu dia pun terjun. Kalau kita tengok macam mana, itu Maisarah yang penuh dengan keimanan tafwid. Ni nampak dia tafwid. Dia menyerahkan urusannya, dia tafwid. Dia menyerahkan, maksudnya tawakalnya itu sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga, zahir dan batin. Dia mentafwidkan urusannya baik atau buruk kepada Allah. Kita nampak dengan mata zahir kita buruk, betul tak? Sebab
ending mati. Lepas tu kematian yang sangat menyeksakan, terjun dalam air. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensia-siakan. Walaupun nampak takdir yang diterima oleh Maisarah itu takdir yang buruk, tetapi sebenarnya di situlah kemuliaan, di situlah ketinggian, di situlah Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan janji-janjinya. Ya. Tuan-tuan, seperti juga orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati dalam peperangan kerana menegakkan agama Allah, inilah satu-satunya kematian yang mana orang mati yang lain semua tak nak kembali ke dunia. Tuan-tuan buka kitab, orang yang dah mati semua tak nak balik ke dunia. Melainkan orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala je nak balik, nak buat amal ibadat. Tapi orang-orang yang diberikan kenikmatan, orang-orang soleh, orang-orang lain, selain daripada syuhada ni, bila mereka dah bertemu dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan di alam barzah sana, ya, orang yang soleh ni bila masuk alam barzah, ya, sebelum mereka mati lagi Allah Ta'ala dah hantar kain kafan, wangi-wangian daripada syurga. Ini bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar-benar menjaga janjinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kain kafan daripada syurga, malaikat datang atau malaikat menguruskan jenazahnya, kita tak nampak lah. Tapi itu Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang membenarkan janji-janjinya kepada baginda Nabi SAW, mengikuti apa yang baginda SAW bawa. Masuk ia dalam kubur, terus ya, kuburnya itu dilapangkan sejauh mata memandang, dan seolah-olah mereka ini tidurnya sebagai tidur pengantin, dengan berhembusnya angin daripada syurga. Ya, nak balik? Tak nak balik dah. Ya, sebab tu orang-orang yang soleh ni dia tak nak balik dah. Tetapi tuan-tuan, di antara begitu yang dikurniakan oleh Allah ni, ada satu puak ni, dia nak minta Allah Ta'ala. Dia kata, wahai Tuhan, aku kembalikan balik aku ke dunia. Aku nak mati dan nak mati. Artinya, nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa mati syahid itu merupakan mati yang sangat lazat. Maisarah ni mati syahid lah tuan-tuan. Ya. Orang yang mati syahid ni lah sahaja yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Mereka ni orang yang mati syahid minta kepada Allah, wahai Tuhanku, kurniakan kepada aku untuk aku kembali ke dunia dan aku mati syahid. Walaupun berkali-kali, begitu lazat, begitu hebatnya mati syahid ni. Nampak mati kena bunuh, nampak mati kena bom, kena itu, kena ini. Macam Maisarah tadi, nampak mati beliau itu dengan kematian yang amat menyeksakan, terjun dalam kawah yang sedang menggelegak. Ya, nampak menyeksakan. Tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan hamba-hambanya yang tafwid, yang bertawakal, menyerah sepenuh dirinya zahir dan batin kepada Allah. Allah tidak akan mensia-siakan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berlepas diri menyelamatkan orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah. Ini penting iman tuan-tuan. Ini penting keyakinan kita. Ini pentingnya tawakal ataupun tafwid kita secara 100% tanpa ada ragu-ragu kepada apa yang telah Allah Ta'ala janjikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah tuan-tuan. Keyakinan, satu keimanan. Atas daripada iman tu namanya yakin. Bila orang yakin ni, iman dia lagi tinggi, lagi mantap. Ni susah. Untuk dapat tafwid kepada Allah memerlukan keyakinan yang tinggi. Sebab tu kadang-kadang kita beriman, tapi kita tidak yakin dengan janji Allah. Ini yang banyak berlaku. Ramai orang beriman tapi tak yakin dengan janji Allah. Ramai orang yang beriman tapi tidak boleh menerima takdir, qada dan qada yang Allah Ta'ala tentukan, dia tak boleh terima. Ini namanya iman yang lemah. Jadi untuk sampai kepada tafwid ni bukan calang-calang. Artinya menyerahkan dirinya, zahir dan batin 100% kepada Allah. Yakin akan Allah lah yang akan menyelamatkan, dan Allah lah yang akan menentukan segala kebaikan, dan Allah lah yang akan menunaikan segala janji-janjinya. Inilah keyakinan orang-orang yang tafwid kepada Allah, iaitu dengan arti kata yang lain, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita tengok tadi Asiyah pula dia lain, dia isteri Fir'aun. Fir'aun tak bunuh pun dia, ya. Dan setelah Fir'aun mati tenggelam dalam Laut Merah, Asiyah terus hidup sebagai permaisuri Fir'aun. Kehidupan dua-dua tengok, dua berbeza. Satu nampak macam buruk, sad ending, satu lagi happy ending, ya. Kedua-duanya ini adalah
muslimah, mukminah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ni happy ending, seorang ni sad ending. Qada baik, qada buruk. Kita nampak macam qada buruk, kita nampak macam qada baik. Tetapi kedua-duanya adalah orang yang tafwid kepada Allah. Mukminah salihah yang tafwid kepada Allah, menyerahkan urusan mereka 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-duanya ini adalah manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, dan Allah Taala janjikan syurga yang pasti untuk keduanya. Ya, baik. Sebab itu disebut dalam kitab ni bahawa bila mana seseorang itu menyerahkan kepada Allah, nescaya Allah tidak akan mensia-siakan penyerahannya. Itu syarah kita kepada apa yang disebut di sini tadi, ya. Pada umumnya, orang yang menyerahkan diri kepada Allah tidak akan ditafwid oleh Allah kecuali yang baik-baik sahaja. Orang yang menyerah diri kepada Allah ni, yang tafwid kepada Allah ni, Allah Ta'ala tak akan beri kepada dia. Walaupun nampak pada mata kasar kita, benda takdir tersebut benda buruk, benda susah, ending yang menyedihkan, tapi yakinlah tuan-tuan, bahawa Allah tidak akan mensia-siakan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memungkiri janjinya. Allah akan beri segala kebaikan kepada orangnya. Inilah syarah kepada apa yang diberitahu di sini. Baik. Tetapi kalau ia ditafwidkan dengan yang tidak baik, perkara itu bukan kerana Allah, ya, bukan kerana Allah, melainkan kerana kesalahannya sendiri. Kalau dia ditafwidkan dengan benda-benda yang tidak baik, itu bukan kerana Allah, itu melainkan dengan kesalahan diri sendiri. Dalam penyerahan dia tidak 100%. Dalam dirinya masih lagi ada campur tangan nafsu dia, ya. Mungkin dia memilih itu kerana untuk kebaikan duniawi. Mungkin dia buat tak ikhlas, nak tengok pada pandangan orang, nak tengok apa kata orang. Artinya, inilah perkara-perkara yang kita takut, tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana kita melakukan tawakal kepada Allah, kadang-kadang tawakal kita itu bukan sebenar-benar tawakal, tetapi tawakal yang berdasarkan kepada nafsu. Tawakal yang dilandaskan oleh tipu daya syaitan. Nak buat baik, tapi sebenarnya bukan baik. Maksud kita bukan untuk Allah, maksud kita adalah untuk selain daripada Allah. Bila selain daripada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima tawakal ataupun tafwid, penyerahan yang seumpama itu. Ingat tuan-tuan, buatlah sesuatu perkara itu walaupun kecil, tapi mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bukan kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah amal tersebut diterima oleh Allah, barulah amal tersebut selamat. Ya, kalau tidak, amal tersebut tak diterima oleh Allah dan tak selamat. Orang yang melakukan juga tidak akan selamat. Di tengah-tengah tafwid datang khizlan, sehingga hilang taufik dalam dirinya dan hatinya turut berubah, jatuhlah ia dari darjat tafwid. Demikianlah pendapat Syekh Abu Umar rahimahullah. Di tengah-tengah tafwid, di tengah-tengah kita menyerahkan urusan kita 100% kepada Allah tu, dia akan datang khizlan. Khizlan ni apa dia? Khazal. Khazal ini adalah perkara yang memesongkan kita daripada tujuan sebenar, ya, yang boleh menyebabkan kita menjadi terhina. Khazal, ya. Orang itu boleh jadi terhina. Dia terhina tu sebab apa? Sebab dia nak selain daripada Allah dan Rasulnya. Sebab matlamat dia bukan kerana Allah. Bila kita matlamat bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul, maka kita akan dapat khizlan. Itu nama dia. Sebab tadi nak molek dah, tapi tengah-tengah buat tu Allah Ta'ala datangkan sedikit ujian, menyimpang weh. Dia nakkan kepada pandangan manusia, dia nakkan kepada glamour macam sekarang ni lah, ya. Nakkan kepada itu, nakkan kepada ini, nakkan selain daripada Allah. Maka ini nama dia khizlan. Khizlan ini boleh juga kita ibaratkan sebagai penghinaan ataupun tipu daya yang didatangkan oleh syaitan dan juga nafsu kita. Nafsu kita dan syaitan ni dia tidak akan pernah putus asa untuk menyimpangkan kita daripada tujuan kita yang murni, iaitulah beribadah kita ataupun visi misi kehidupan kita ni nakkan Allah
nak ikut cara Rasulullah, syaitan dan nafsu tidak akan benarkan kita melakukan perkara itu. Sebab itulah di tengah-tengah perjalanan kita, di tengah-tengah ibadah kita, benda yang kita nak buat tu baik, datang khizlan, datang tipu daya, datang penghinaan. Penghinaan ini, khizlan disebutnya, kalau kita tak menyedari bahawa itu adalah tipu daya, itu adalah satu penghinaan yang kalau kita terjatuh dalam khizlan ini, maka habislah ibadah kita. Maka kita kena sedar, ini adalah tipu daya. Ini adalah satu cobaan yang didatangkan oleh Allah untuk menguji kualiti amal kita, kualiti niat kita. Adakah benar kita niat semata-mata hendak mendapat keredaan Allah? Sebab itulah tuan-tuan, saya selalu sebutkan dalam ceramah saya yang terdahulu, kalau tuan-tuan masih ingat lagi lah, hidup kita ni, kita nakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ulama-ulama sufi ataupun ulama-ulama tasawuf, mereka meletakkan satu guidance kepada orang-orang yang beramal dengan amalan tasawuf. Apa guidance tersebut? Ini yang selalu disebutkan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi, Tuhanku, hanya engkau yang aku maksud, keredaanmu yang aku tuntut. Dia ada lagi sambung, ya, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Itu panjang dah, ya. Berikanlah kepada aku mahabbah, yakni kasih dan cintamu. Mahabbah, a'tini mahabbataka, kurniakan kepada aku kasih dan cintamu. Wa ma'rifatak, dan ma'rifah, yakni mengenalimu. Itulah matlamat hidup kita. Kita nakkan Allah Ta'ala redha kepada kita, nakkan kasih dan cinta Allah, nakkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu guidance, itu sebagai motto ataupun sebagai hala tuju yang diletakkan oleh ulama-ulama tasawuf kepada kita dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah, dalam kita melakukan apa saja ibadah kita, baik kecil maupun ibadah yang besar, tak kira lah, ya. Baik, so dalam perkara ini, saya selalu ingatkan itu hari, ya, kalau kita masih lagi tidak dapat apa yang disebut kita melakukan itu, hati kita masih lagi was-was, hati kita masih lagi kadang-kadang redha, kadang-kadang tidak redha, maka kita bantulah diri kita ataupun hati kita itu dengan doa yang kita amalkan pagi dan malam. Apa doa tersebut yang saya sebutkan dulu, kalau masih ingat lagi? Doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keredaan kepada kita. Dan ini warid daripada hadis sahih, ya. Saya telah syarahkan dulu hadis yang telah yang mana ini adalah daripada hadis. Apa doa tersebut? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ataupun yang sempurnanya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Inilah wirid ataupun doa yang perlu kita amalkan setiap pagi dan setiap malam. Lepas di subuh tu, bacalah doa ini 3 kali. Raditu billahi rabba. Maksudnya apa? Raditu billah, aku redha dengan Allah. Bukan saja setakat doa, tuan-tuan, benda yang paling penting kita menghayati apa yang disebut dalam doa tersebut. Raditu billahi rabba, aku redha kepada Allah sebagai Tuhanku. Redha kepada Allah ni kita buktikan sebagai apa? Satu, dengan ketaatan kita kepada dalam menunaikan titah perintah Allah dan menjauhi tegah larangnya. Redha kepada Allah ni macam mana? Macam mana bukti dia pada diri kita? Dengan kita menerima segala takdir baik dan takdir buruk daripada Allah. Kita nampak bila sesuatu berlaku kepada kita, bukan kita sajalah, alam ini, keluarga kita, apa saja yang ada depan kita, kita terus nampak bahawa itu adalah kehendak Allah, qada Allah, qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak iradah Allah, nampak kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita selalu cerita bab dalam bab qada dan qadar. Iradah Allah, Allah Ta'ala yang telah menghendaki sesuatu perkara tersebut terjadi semenjak azali lagi, dan bila mana sampai masanya dia melakukan kerja tersebut dengan kudrahnya, yang melakukan, yang bagi terjadi, yang kudrahnya juga, ya. Tuan-tuan, kita nampak sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, semua tidak lari daripada kehendak Allah. Jadi raditu billahi rabba, bagaimana untuk kita dapat redha dengan Allah sebagai Tuhan kita, ialah terjemahannya adalah kita redha dengan segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang berlaku sekarang ni lah,
kita dikurung disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kita dikurung, tak boleh. Apa yang lebih menyedihkan lagi bagi orang-orang yang mencari rezeki dengan berniaga, tak boleh nak berniaga, ya, tak boleh nak ke sana, tak boleh nak ke sini. Kita terkurung, rezekinya tersekat, banyak benda tak boleh nak buat, ya. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita nampak ni apa? Oh, kita akan salahkan orang tu, salahkan orang ni. Dah. Ini adalah kehendak Allah sebenarnya. Susah nak terima, memang susah. Sebab tu kita tengok komen-komen yang kita baca daripada Facebook ke mana ke menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ini, ya. Tidak akan berlaku sesuatu melainkan dengan izin dan kehendak Allah, tuan-tuan. Ya, itu pertama yang perlu kita sedar. Pertama yang perlu sedar, sesuatu perkara yang berlaku ini, pertamanya dia telah dikehendaki oleh Allah semenjak azali, qadim lagi kehendak Allah tu. Kemudian bila dia berlaku, itulah pelaksanaan bagi apa yang telah Allah Ta'ala kehendaki, ya. Iradahnya bila dilaksanakan, namanya qada, pelaksanaan kepada iradahnya. Maka terjadilah perkara tersebut. Dan kita kena redha menempuh apa yang Allah Ta'ala telah tuliskan melalui qada dan kadarnya. Ini perkara yang sangat penting yang perlu kita. Barulah benar bila kita sebut raditu billahi rabba. Bukan sekadar kita menjadikan ianya sebagai zikir kita. Bila kita dah berzikir itu pun baik sangat dah. Kita akan dapat pahala sebagaimana yang disebut oleh hadis itu, ya. Dalam hadis tersebut, ianya orang yang berzikir dengan zikir ini 3 kali subuh, 3 kali pada, artinya dia akan dikurniakan oleh pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menjanjikan untuk mengampunkan dosa-dosanya, ya. Jadi raditu billahi rabba ini bukan sekadar ianya menjadi zikir ataupun doa kita, ianya adalah satu bentuk pegangan dalam i'tiqad kita, dalam panduan kita berjalan sebagai hamba Allah menuju ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang lebih penting, memahami bila kita sebut raditu billahi rabba. Jadi jangan mengeluh dengan apa yang Allah Taala datangkan sebagai ujian. Barulah benar radi, barulah benar redha, ya. Redha Allah itu sebagai Tuhan, baru betul. Dengan redanya kita, dengan kehendak Allah, dengan ketentuan dan ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Tapi tuan-tuan, jangan lupa, jangan berserah bulat-bulat. Kita wajib berusaha dan berikhtiar, ya. Kalau sakit, wajib makan ubat, wajib jumpa doktor, ya. Kalau rasa nak selamat, pergilah vaksin. Kalau yang bagi yang yakin pada vaksin lah. Kalau yang tak berapa yakin pada vaksin tu, kena ada ikhtiar yang lain. Yang kena ada ikhtiar. Artinya ikhtiar wajib. Ikhtiar wajib kita laksanakan. Tetapi yang paling penting ialah bagaimana dalaman kita, pegangan i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat penting pegangan. Barulah benar raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan aku redha Islam itu sebagai agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabiyyan sebagai nabi, wa rasula, dan rasul yang diutuskan kepadaku. Kena ikut apa yang cara redha kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sarankan kepada kita, contohkan kepada kita, kita kena ikut, ya. Jangan kita redha kepada Rasulullah, kitalah orang yang melawan syariatnya. Kitalah orang yang paling tak percaya dengan apa dianjurkan oleh Rasulullah. Kitalah orang yang nama orang Islam. Kan ramai orang Islam sekarang ni, nama orang Islam, tetapi mereka ini malu untuk mengakui apa yang Rasulullah datangkan itu yang terbaik, solusi yang terbaik, ya, sebagai jalan penyelesaian yang terbaik kepada masalah dunia. Tak nak mengangkat ajaran yang didatangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW, orang Islam malu untuk mengamalkannya. Ini bukan redha dengan Rasulullah. Tak redha lah namanya tu. Walaupun dia baca doa ini 1000 kali, tapi perbuatannya menunjukkan bahawa dia tidak redha dengan baginda Nabi SAW, ya. Apatah lagi kalau kita tengok orang ini memang tidak ada langsung rasa kecintaannya kepada Nabi SAW. Dia mengaku je dia umat Muhammad, tapi ingat kepada Rasulullah tidak sekali-kali. Buktinya apa? Malas berselawat, tak nak langsung berselawat kepada Rasulullah. Bukti paling malas, bila disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depannya, dia pun tak berselawat, ya. Inilah yang Rasulullah kata, orang yang tidak akan dapat melihat wajah aku di akhirat kelak, ya.
bila mana ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, satu malam ni cerita famous, tuan-tuan semua dah dengar ni berpuluh-puluh kali dah, ketika Sayyidatina Aisyah menjahit dalam bilik, tiba-tiba jarum tu terjatuh. Bila jarum tu terjatuh, tuan-tuan, api pula terpadam, dia meraba-raba lah nak mencari jarum tersebut. Tiba-tiba Rasulullah masuk. Bila Rasulullah masuk, dia nampak balik jarum tersebut. Bila Rasulullah dekat dengan Sayyidina Aisyah, dia nampak jarum tu, lalu dia boleh ambil jarum tu. Lalu dia memandang dengan kehairan kepada Rasulullah. Rasulullah dia kata, "Ya Rasulullah, siapakah di kalangan manusia yang tidak akan dapat melihat wajahmu yang bercahaya, yang bersinar ini?" Itulah Rasulullah sebut, "Idza zukira ismi 'indahu falam yusalli 'alayya." Iaitulah manusia ataupun orang yang mana bila disebut saja nama aku di sisinya, dia tak menselawatkan kepada aku. Seperti kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan kena jawablah sallallahu alaihi wasallam. Tak jawab dengan mulut, kena jawab dengan hati. Ini paling kurang, ya. Kalau hak tu pun malas nak berselawat, apatah lagi nak berselawat 10 kali, 100 kali, 1000 kali dan berkali-kali, ataupun duduk dalam majlis-majlis selawat, duduk dalam majlis-majlis mengagungkan, membesarkan, memperingatkan sirah Rasulullah. Lagilah daknya, ya. Bagaimanalah kita kata kita redha kepada Rasulullah? Daklah, ya, sebab perbuatan kita menunjukkan bahawa kita tidak redha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlis yang mengagungkan Rasulullah, kita kata bid'ah. Macam mana? Menyambut hari Maulidur Rasul, kita kata benda ni tak dibuat oleh Rasulullah pada sahabat, bid'ah. Bid'ah dalalah lagi. Ini di antara ciri-ciri orang yang mengatakan dia redha kepada Rasulullah, tapi sebenarnya mereka tidak redha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hatinya ada baghid, ada perkara yang tak kena, ya, perkara yang tak kena. Jadi apa yang penting daripada doa, daripada yang kita ambil maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, ni ialah selain daripada kita menjadikannya zikir pagi dan petang, ianya adalah satu pengajaran yang boleh kita sematkan dalam hati kita, menjadi filter, menjadi shield, menjadi perisai di dalam hidup kita ni untuk kita menentukan hala tuju kita. Kita nampak bahawa segala sesuatu yang berlaku di hadapan kita adalah takdir Allah, yang dikehendaki oleh Allah, dan kita kena redha di dalam menerima takdir tersebut. Tak kiralah takdir itu baik maupun takdir itu merupakan takdir yang buruk. Baik, kita sambung lagi bacaan kitab kita ni. Ada juga orang yang berpendapat bahawa orang yang menyerah diri kepada Allah tidak akan diberikan apa-apa dari Allah kecuali kebaikan, ya. Ini bagaimana yang di atas tadilah. Yang orang menyerah diri kepada Allah tidak akan diberikan apa-apa oleh kecuali kebaikan. Benarlah tuan-tuan, ya. Kalau benar-benar seseorang itu percaya dan menyerah diri kepada Allah, Allah tidak akan mensia-siakannya. Sudah tentulah kebaikan. Kalau dia tak dapat kebaikan di dunia ini, sudah tentu di akhirat masuk je alam barzah. Bagaimana contoh cerita yang saya cerita tadi, Maisarah tadi, masuk je alam barzah, terus Allah Subhanahu Wa Taala memuliakannya sehinggalah ke syurga kelak, hidup abadi penuh dengan kemuliaan dan ketinggian yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tidak dikurniakan khizlan. Khizlan ni apa? Kehinaan, ya. Jangan, tak dihina Allah Taala. Siapa yang berserah diri, tafwid sungguh-sungguh pada dia, dia akan dapat kemuliaan, dia akan dapat kebaikan, sebagaimana janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kena yakin sebenar-benar. Baik. Sedangkan khizlan dan jatuh dari manzilah tafwid termasuk perkara-perkara yang tidak boleh diserahkan kepada Allah, dan hendaklah dia tetap berdoa, ya Allah berikanlah aku taufik dengan pasti, ya. Dan tetapkan aku dalam makam tafwid, yakni menyerah diri kepada Allah dalam tafwid. Segala sesuatu masih sama-sama ragu-ragu. Dalam keadaan seperti itu, yakni ragu-ragu, kita bertafwid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dalam keadaan, walaupun pada masa itu kita masih lagi dalam keadaan ragu-ragu, tidak ada keyakinan, tapi serahkan tafwid, serahkan penyerahan diri kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ragu-ragu, ya. Kita hilangkan ragu-ragu itu dengan cara menyerahkan
urusan tersebut kepada Allah, dan kita yakin bahawa Allah lah yang menentukan, dan sebaik-baik penentu ialah Allah Rabbul Jalil. Ya, baik, kita baca lagi. Menurut pendapat guru kami, pendapat kedua adalah yang terbaik, kerana jika tidak demikian, maka tidak ada dorongan kuat untuk menyerah diri. Ini kerana perkara itu dapat menjadi dorongan yang kuat bagi kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, dan Allah hanya akan memberikan yang baik, sehingga keinginan kita terhadap Allah Azza wa Jalla menjadi kuat. Jika seseorang menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, wajibkah bagi Allah memilihkan yang utama baginya? Tidak. Kerana tidak ada kewajipan bagi Allah terhadap hamba-Nya, tetapi bukan yang utama. Ya? Artinya, wajib tak bagi Allah? Tidak. Allah Ta'ala ni tak ada hukum baginya wajib ke tak wajib. Ya? Tapi Allah Ta'ala dia sifat dia. Sebab itulah untuk mengenal Allah ini melalui sifatnya. Apa yang Allah Ta'ala sebut sifat dia? Al-Adil. Allah Ta'ala ini dia maha adil. Maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat tidak adil. Apa lagi sifat Allah? Dia membenarkan janji-janjinya. Allah Ta'ala ini bersifat dengan membenarkan janji-janjinya. Maha suci Allah daripada dia berbohong. Dia dah janji dah, kalau kamu menyerahkan diri kamu kepada aku, sudah tentu kamu diselamatkan, dikurniakan segala kebaikan. Itu janji dia. Janji dia itulah dia akan dia buktikan dengan keadilan dia. Ya? Dia janji, tetap dia akan tunaikan. Itulah sifat Allah. Dia wajib tak buat perkara-perkara tersebut? Dia tidak wajib macam kita. Ya? Dia tidak wajib kepada kita. Tapi bila mana Allah Ta'ala, dia ada sifat-sifatnya adil. Sifat-sifatnya yang mulia yang kita baca dalam Asma'ullah Al-Husna tu. Jadi sebab itulah salah satu cara untuk seseorang itu dapat makrifah kepada Allah ialah dengan mengenal akan nama-namanya. Bukan setakat mengenal akan nama-namanya, mengenal akan sifat-sifatnya. Di manakah pengenalan nama-nama Allah itu? Di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Untuk mengenal akan Allah Subhanahu namanya, fungsi dan peranan akan nama-nama Allah tersebut. Ya, itulah dia. Jadi kita faham, kita kenal Allah Tuhan yang Maha Agung, keagungannya macam mana, kebesarannya macam mana, kesempurnaannya macam mana, keadilannya macam mana, diterjemahkan melalui nama-namanya. Setelah itu barulah sifat-sifatnya. Benda yang ada di hadapan kita ini semuanya adalah tajalli daripada sifat Allah. Ya, jadi di sini kalau kita memahaminya, maka makin kenallah kita kepada Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam bab tauhid, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat, tauhid af'al. Ya, masa kita belajar bab tauhid dulu. Artinya bagi orang yang belajar tauhid-tauhid ni, maka dia akan makin menambah pendekatan dia, makin menambah makrifah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dalam suatu peristiwa, Allah mentakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya tidur dalam perjalanan, sehingga mereka tidak sempat mengerjakan sembahyang tahajud, bahkan tidak dapat mengerjakan sembahyang subuh tepat pada waktunya. Padahal seperti yang kita tahu, sembahyang lebih utama daripada tidur. Akan tetapi pada saat itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya bahawa tidur adalah lebih maslahat, dan ternyata tidur mereka mengandungi hikmah, iaitu selamat daripada serangan musuh. Tuan-tuan tengok di sini hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kepada Rasulullah. Ada pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas solat tahajud, dan bukan saja terlepas solat tahajud, bahkan solat subuh pun mereka tunaikan pada masa yang sangat-sangat sudah menghampiri akan luputnya waktu subuh. Walaupun begitu, apa dia? Ada hikmah di sebalik, iaitu Allah Ta'ala menyelamatkan mereka daripada musuh-musuh yang sedang mengejar Rasulullah dan juga sahabatnya. Dia asbabkan oleh apa? Asbab dia tidur tu tadi. Ya. Jadi di sini maslahah besar pada tidur tu. Allah Ta'ala mentakdirkan kepada Rasulullah dan sahabatnya itu selamat daripada kejahatan musuh-musuhnya itu dengan asbab tidur. Ya, baik. Ada kalanya Allah mentakdirkan seseorang dengan kekayaan dan kebahagiaan, padahal fakir lebih utama baginya, kerana di akhirat kelak dia akan mendapat pahala yang lebih banyak.
Jika sebelumnya dia telah bertafwid kepada Allah, maka keadaan seperti itu baik sekali. Kerana jika dia menjadi fakir, dia mungkin mencuri dan merompak. Dengan demikian, keadaan kaya lebih baik baginya, ya. Baik, kadang-kadang ada sesetengah orang ni, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu dia lebih baik, dia lebih tahu akan keadaan hamba-Nya, ya. Mengapa Allah Taala jadikan orang ni kaya? Mengapa orang ni miskin? Kerana Allah Taala tahu bahawa kekayaan itu yang ada pada dia ni kalau miskin, dia akan jadi durhaka. Dia akan menjadi orang yang tak cukup kuat untuk taat kepada Allah. Tuan-tuan, bukti dia macam ni lah. Macam cerita Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir. Tuan-tuan, kalau kita tengok benda yang Nabi Allah Khidir buat itu, semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Benda yang paling besar sekali apa Nabi Allah Khidir buat? Bunuh budak tu. Nampak? Sedangkan itu adalah arahan Allah. Allah yang mengarahkan Nabi Allah Khidir untuk membunuh budak tu. Kenapa? Bila ditanya oleh Nabi Musa, dia kata, aku bunuh budak ni kerana budak ini kalau besar nanti, dia akan mencelakakan kedua orang tuanya. Sedangkan orang tuanya itu adalah orang tua yang soleh. Budak ni akan jadi manusia yang jahat. Sebab tu, sebelum dia besar lagi, inilah Allah Ta'ala bukakan takdir budak ini kepada Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir tahu takdir. Tak mustahil bagi Allah untuk dia bukakan rahsia-rahsia takdir seseorang itu. Apatah lagi kalau seorang itu Nabi dan Rasul, para kekasihnya, Allah Ta'ala boleh bukakan. Jadi Nabi Allah Khidir ni dari segi ilmu dia, kalau kita tengok, Nabi Musa tu kan Rasul, Nabi lagi Rasul, sudah tentulah orang kata Nabi Musa itu lebih tinggi ilmunya. Tapi tidak. Bila mana Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala nak tunjuk, wahai Musa, ada lagi orang yang lebih tinggi ilmu pada engkau. Nama orang tu ialah Khidir. Hamba aku yang bernama Khidir. Engkau pergi jumpa dengan dia, engkau pergi belajar dan berguru dengannya. Masa itulah kita tengok bahawa bagaimana Nabi Allah Khidir alaihi salam dan dengan Nabi Musa alaihi salam berjalan dalam perjalanan itu, dan masa dalam perjalanan itulah berlaku 3 peristiwa yang disebutkan ini. Iaitulah peristiwa Nabi Allah Khidir alaihi salam merosakkan perahu nelayan, dan yang kedua, dia membina balik bangunan yang telah runtuh, dan yang ketiga, akhir sekali, Nabi Allah Khidir membunuh seorang budak yang mana disaksikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa tak boleh terima, sebab apa? Semua peristiwa itu di luar akal yang waras. Kalau mengikut segi syariat Nabi Musa, benda itu salah lah. Bunuh orang memang salah lah. Merosakkan harta benda orang memang salah lah. Tetapi inilah dia. Kadang-kadang sesuatu perkara itu bukan sebagaimana yang kita lihat melalui mata kasar kita. Dia terdapat perkara-perkara yang tersirat daripada perkara-perkara yang tersurat. Sebab itulah jadi perkara-perkara yang macam inilah memerlukan kepada penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, so kita baca lagi lah apa yang nak kita yang nak sampaikan di sini. Ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan seseorang dengan kekayaan dan kebahagiaan, padahal fakir lebih utama baginya, kerana di akhirat kelak dia akan mendapat pahala yang lebih banyak. Pasal apa Allah Ta'ala berikan hamba-Nya ini dengan kekayaan? Kerana dia tahu bahawa orang ni kalau dia uji dengan kemiskinan, dia tidak akan mampu bertahan. Sebab itu Rasulullah beritahu, kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu akan membawa kepada kekufuran. Inilah di antara golongan-golongan yang mana kalau dia ni jadi fakir, dia mungkin akan jatuh dalam lembah kekufuran. Lalu Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya yang seumpama ni, yang tak ada kekuatan ini, menahan ujian kefakiran, dijadikannya orang kaya, dijadikan orang bangsawan. Sebab tu kita tengoklah orang bangsawan, orang-orang yang kaya-kaya ni memanglah tangannya lembut, tak pernah buat kerja keras, tak pernah diuji dengan kesusahan. Mereka ni kalau diuji dengan kesusahan, mungkin imannya akan tercabar, dan mungkin dia boleh menukarkan keimanannya, mungkin dia boleh menjadi manusia yang sangat durhaka, dan lebih takut lagi, dia akan jatuh ke dalam lembah kekufuran ataupun
kekafiran. Tu yang lebih takut lagi ya. Sebab tu Allah Ta'ala beri kepada dia, takdirkan hidupnya menjadi manusia yang kaya. Mudah-mudahan dengan kekayaan yang ada, kesenangan yang ada pada tu, dia menjadi manusia yang hampir kepada Allah. Hampir kepada Allah dengan apa? Dengan kekayaannya. Jadi orang yang lembut hati, jadi orang yang suka bersedekah, suka membantu orang dengan kekayaannya. Di samping dia kaya, dan dia pula suka membantu manusia yang lain dengan kekayaan yang Allah. Lalu dia pun dikurniakan oleh Allah syurga, dikurniakan oleh Allah kehidupan yang baik, dikurniakan oleh Allah selamat daripada jatuh dalam lembah kehinaan dan kekufuran disebabkan oleh kekayaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha mengetahui ya. Dan ada setengahnya kita lihat Allah Taala uji dia dengan kesusahan. So orang-orang yang susah ini biasanya mereka mampu menanggung kesusahan. Pada kecil lagi dah susahnya ya. Hidup ataupun kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, seperti kata pepatah Melayu. Daripada kecil lagi Allah Taala uji dah. Kadang-kadang kita tengok manusia-manusia, anak-anak yang duduk di rumah-rumah anak-anak yatim. Kecil lagi dah mak ayah dia tinggalkan dia. Kecil lagi dah tak dipelihara oleh orang, duduk dengan keadaan penuh kesengsaraan, terseksa. Orang yang macam ni Allah Taala uji mereka dengan kesusahan, takdir mereka susah. Tapi inilah manusia-manusia yang memiliki jiwa yang kental ya. Hidup macam mana pun, ala kadar pun dia biasa dah. Dia kata masa duduk kampung dulu lebih susah pada ni. Masa duduk kampung dulu kau makan nasi dengan garam je. Dia kata biasa kita dengar kan orang tua cakap tu, ini demo ni awak ni senang sangat dah. Dia kata zaman ni ya, api berpetik air dalam besi, pulas je ya. Masa zaman koma dulu, ni orang faham ya. Zaman datuk dulu dan nenek kita dulu, nak air tu pergi ambil ke sungai tu, punyalah jauh ya. Nak api pasang pelita, berjelaga sekali, bangun pagi-pagi hidung berjelaga ya. Bagi anak-anak kita sekarang ni, kalau kita cerita benda macam tu, mungkin mereka ni tak tahu dah cerita ni ya. Bagi orang yang pernah menempuh, saya pernah tempuh tuan-tuan ya, hidup zaman ini, mandi di sungai ya. Saya pernah hidup dengan arwah atuk, arwah haki saya dulu masa kecil-kecil. Memang mandi di sungai, memang pakai pelita ya. Artinya memang susah kehidupan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesuatu benda yang lain pula kepada kita. Apa dia? Ketenangan kehidupan. Tak perlu nak mikir beria-beria sangat. Orang kampung dulu-dulu dia ala kadar je. Benda yang ada itulah yang menjadi rezeki mereka, tak pernah nak keluh kesah. Tapi orang sekarang, walaupun hidup dengan penuh kesenangan, kemewahan, keluh kesahnya tak mudah lah tuan-tuan. Hak tu tak cukup, hak ni tak cukup, panas sikit tak boleh ya. Makan tak sedap sikit pun komplain dah. Macam mana? Banyak sangat komplain. Walaupun Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini hidup dengan penuh kemewahan. Duduk di bandar, api ada, ataupun elektrik lagi, aircon lagi, apa saja Allah Ta'ala telah sediakan kepada kita daripada kemewahan. Nak makan KFC boleh, nak makan pizza boleh, nak makan itu boleh, nak makan ini boleh. Apa saja tercipta, boleh nak beli bagi orang yang ada duit lah. Bagi orang tak ada duit, tapi orang yang ada duit ni kata, inilah orang manusia yang komplain paling banyak. Ada saja benda yang tak kena, ada saja apa yang nikmat daripada Allah itu mereka dustai. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah tanya tu, apakah lagi daripada nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingin dustai? Aku bagi segala-gala nikmat ini kepada engkau, tak puas hati lagi, komplain lagi ya. Macam-macam lah komplainnya. Kalau kerajaan, komplain ke kerajaan. Kalau jabatan, komplain ke jabatan. Kalau komplain ke orang, komplain. Artinya dalam kepala dia ada komplain saja. Tidak ada qanaah, tidak ada keredaan, tidak ada ketenteraman. Hatinya tidak tenteram. Berbeza dengan orang-orang yang dahulu. Orang-orang dahulu redha, qanaah. Allah Ta'ala hidupkan orang-orang zaman dulu, datuk nenek moyang kita, dengan kesusahan. Bayangkan tuan-tuan, nak pergi ke sungai setiap kali subuh, nak mandi, nak apa. Lepas tu makan pula padi sendiri yang ditanam. Lepas tu cari ikan di sungai-sungai. Artinya susah hidup orang zaman dulu. Tapi tak pernah komplain. Redha je, terima je. Dan disebabkan oleh redha, disebabkan terima, walaupun nampak hidup susah, rumah macam nak roboh ya,
hidup dengan apa, malam-malam yang penuh gelap dengan nyamuk yang banyak dengan apa. Tapi Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka ketenangan, keredaan. Sifat hati mereka sangat baik. Ya. Dan inilah manusia-manusia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasihi dan cintai. Kita walaupun hidup dengan kemewahan, disebabkan hati yang tidak reda, hati yang keluh kesah, hati yang sentiasa komplain, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghina orang-orang yang banyak komplainnya ni. Itulah kita keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia meletakkan sesuatu zaman itu sesuai dengan manusianya, ya. Orang yang susah tu Allah Ta'ala takdirkan, walaupun pada mata zahir kita nampak susah, tetapi di sana Allah Ta'ala berikan satu kemuliaan yang Allah Ta'ala masukkan dalam jiwa mereka. Orang-orang yang susah ni biasanya mereka reda, tak banyak sangat dia punya requestnya, tak demand tinggi-tinggi sangat, ya. Artinya orang yang sentiasa merendah diri, tuan-tuan, orang susah ni orang yang sentiasa merendah diri. Merendah diri itulah sifat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka. Bongkak, rasa sombong, rasa diri mulia, itu sifat-sifat iblis, sifat-sifat yang akan menjahanamkan kita. Kan Allah Ta'ala itu menilai manusia melalui hatinya. Kalau ada dalam diri kita hati-hati yang seumpama ini, jangan ingat, kadang-kadang kita ni Allah Ta'ala hidupkan kita dengan kemewahan, dengan pangkat, dengan jawatan, dengan kesenangan, nak itu boleh, nak ini boleh. Tetapi oleh sebab kita dihidupkan dalam macam tu, Allah Ta'ala uji kita dengan sifat hati. Apa dia? Ego, sombong, sum'ah, perkara-perkara yang macam ni. Merasa diri kita saja yang benar, ya, tak boleh ditegur, contoh, artinya perkara-perkara macam ni semuanya menjadi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya akan menghina, khizlan tadi akan menjadikan seseorang itu terhina, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan oleh sifat hati yang ada pada dirinya, ya, sifat hati yang ada pada dirinya. Susah, tuan-tuan. Itulah apa yang tersurat di sebalik yang tersirat. Kadang-kadang yang tersurat kesusahan, tetapi di sebaliknya tersirat ketenangan hati, keredaan, ya. Artinya tak demand banyak-banyak, syukur yang tinggi. Dapat sikit pun dia punya syukurnya, ya Allah, terima kasihlah ya Allah, kau kurniakan aku. Orang kaya kalau bagi tu, beras je sekampik awak bagi kau, dia kata apa? Orang kaya, lah ini je benarnya. Komen lalu, pasal apa? Itulah beza. Walaupun Allah Ta'ala uji seseorang itu dengan kemiskinan, tapi di sebalik kemiskinan itu tersurat sifat hati yang sangat mulia, qanaah, redha. Inilah sifat-sifat hati yang dinilai, yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang akan mengangkat manusia yang memiliki sifat-sifat yang mulia ini ke darjat yang tertinggi. Walaupun kadang-kadang kita nampak mewah, ataupun kadang-kadang kita dipakaikan dengan pakaian ulama, ya, jubah, serban, tak mudahlah kalau kita tengok dia nampak alim, tetapi penuh hatinya itu dengan zulmah. Zulmah apa? Zulmah mazmumah. Penuh dengan riak, ujub, sum'ah, penuh dengan memandang rendah kepada manusia yang lain, tidak bersyukur. Ini sifat-sifat yang cambah di dalam hati orang-orang yang tidak mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, panduan untuk kita menjalani kehidupan kita agar kita tidak terjatuh pada apa yang sebutkan tadi. Panduan utama adalah kita mendapat ilmu, ya, ilmu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya ilmu-ilmu ini disampaikan melalui lisan-lisan para ulama, kalam-kalam ulama. Bagaimana kita tahu? Melalui karya-karya mereka, melalui kitab-kitab mereka. Ulama-ulama yang hebat-hebat ni, tuan-tuan, meninggal belaka dah, ulama-ulama besar ni. Apa yang mereka tinggalkan, ya? Para ulama, para rasul-rasul, para anbiya, mereka itu tidak mewariskan harta dan pusaka, benda yang berbentuk material, tapi mereka mewariskan apa dia? Ulama-ulama, para nabi, para rasul-rasul ni mewariskan ilmu, mewariskan amal yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kita mengikuti jalan-jalan mereka. Jadi sudah tentulah ilmu itu merupakan satu perkara yang wajib ada bagi kita
dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah kalau kita nak sampai kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada kalanya Allah mentakdirkan seseorang dengan kekayaan dan kebahagiaan, padahal fakir lebih utama baginya, kerana di akhirat kelak dia akan mendapat pahala yang lebih banyak. Ya, baik. Jika sebelumnya dia telah bertauhid kepada Allah, maka keadaan seperti itu baik sekali, kerana jika dia menjadi fakir, dia mungkin mencuri dan merompak. Dengan demikian keadaan kaya itu lebih baik baginya. Itu yang telah kita syarahkan tadi, ya. Kadang-kala Allah mentakdirkan seseorang dengan anak yang banyak, padahal jika dia tidak mempunyai anak, tentu dia lebih mudah dia beribadah. Tetapi jika sudah bertauhid kepada Allah, keadaan seperti itu juga baik, kerana jika dia tidak mempunyai anak yang ramai, dia juga tidak akan beribadah kecuali mengerjakan benda yang lain. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui, ya. Kadang-kadang kita tengok, kita rasa dengan anak yang ramai itu menyebabkan seseorang itu boleh bahagia menjadi orang yang hampir kepada Allah. Dah. Ya, jangan lupa tuan-tuan, ya. Bukan bererti anak yang ramai itu boleh membahagiakan kita, boleh menyebabkan kita menjadi orang yang hampir kepada Allah. Sebab Allah sendiri sebut al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak-anak itu adalah perhiasan. Dan dalam hadis, dalam ayat yang lain Allah telah menyebutkan bahawa isteri kamu, harta kamu, anak-anak kamu adalah fitnah. So kadang-kadang kita terlalai oleh kerana beria sangat bercara ke anak-anak kita ni, yalah, itu kewajipan kita. Tapi oleh kerana bila beria sangat sampai kita melalaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, ya, sehingga kita tak sempat untuk belajar fardu ain pun tak sempat, ya. Oi, bercaralah walaupun anak tu pun dah besar, dah boleh mengurus diri sendiri, tetap juga, ya, tuan-tuan dan puan-puan, sampai tahap tu dia punya sayangnya, takutnya, ya, anaknya tak makan ataupun anaknya takut itu, artinya anak itu Allah Ta'ala datangkan sebagai fitnah kepada dirinya, menyebabkan dia tak fokus kepada benda-benda yang lain, hanya fokus kepada anak-anaknya sahaja, ya. Bukan tak baik-baik, tetapi tuan-tuan, jangan sesuatu perkara yang kita sayangi, yang sangat berharga dalam diri kita itu merupakan penghalang untuk kita beriman dan bertakwa, atau meningkatkan takarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan harta benda kita, isteri kita, anak-anak kita, apa saja yang ada di sekeliling kita ni merupakan halangan untuk kita sampai kepada Allah. Kita kena tahu bahawa segala apa yang sesuatu yang ada itu sebagai ujian kepada kita, ya. Allah Ta'ala menjadikan isteri, anak-anak, harta benda, pangkat, kemewahan, jawatan dan juga kedudukan, ataupun kita punya orang khabar keturunan, lahir dan keturunan yang have ni, orang bahasa orang sekarang, menyebabkan kita terlalai. Sebab kadang-kadang menjaga sangat keturunan ni, menjaga sangat dia punya ni, sehingga dia memandang rendah kepada orang, ya. Oh, tak layak untuk dia berkawan dengan orang-orang ni. Sedangkan manusia itu di mata Allah, di hadapan Allah, semuanya adalah sama, ya. Oleh kerana dia ni keturunan bangsawan, mungkin dia ni keturunannya daripada keturunan yang baik-baik, ya. Jadi dia rasa dia tidak layak untuk duduk bersama dengan orang-orang yang miskin. Sedangkan pandangan Allah adalah bersama dengan orang-orang yang miskin. Pandangan Allah adalah pada hati-hati yang sangat merasa hina, yang sangat merasa kerdil di hadapan Allah. Allah Ta'ala tak pandang langsung akan kelebihan kita, sama ada dari segi jawatan kita ke, keturunan kita ke, rupa parah kita yang cantik. Bukan itu pandangan Allah. Allah Ta'ala memandang hati yang mulia, hati yang benar-benar bertawaduk, benar-benar fakir, benar-benar menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah benda yang susah untuk kita pupuk dalam hati kita. Benda yang lain, benda-benda yang bersifat zahir ni mudah, tuan-tuan, ya. Amal zahir ni mudah untuk kita laksanakan. Amal yang susah untuk kita laksanakan ialah amal batin. Sebab tu khusyuk susah. Orang boleh sembahyang, ya. Orang boleh baca lama-lama, tapi nak khusyuk susah. Sebab khusyuk itu amal batin. Nak redha susah, ya.
Nak qanaah susah, nak syukur susah. Susah tuan-tuan. Amal batin ni susah. Sebab itulah amal batin itu Allah Ta'ala jadikan ianya sebagai amalan yang sangat tinggi ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Apa amal batin? Iman tu amal batin lah. Bagaimana kita nak tahu bahawa kita ni benar-benar beriman? Tengok pada penampilan zahir kita. Dan penampilan zahir kita mencerminkan batin kita. Ya? Mencerminkan batin kita. Orang tu reda tak? Sabar tak? Syukur tak? Qanaah tak? Ya, itu boleh dicerna melalui penampilan zahir dia. Baik. Satu lagi tentang kefahaman kita tentang Tuhan kita. Ilmu ma'rifatullah itu sendiri. Bagaimana kita memahami Allah? Bagaimana kedudukan kita di sisi Allah ialah sebagaimana kita mendudukkan Allah dalam hati kita. Setakat mana kita faham tentang Allah, setakat mana kita ingat kepada Allah. Ya? Setakat mana kita ingat kepada Allah. Di situlah sebenarnya kita punya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah amal zahir mudah untuk kita pelajari, mudah kita untuk amalkan. Amal batin susah untuk dipelajari dan susah juga untuk kita amalkan. Sedangkan kita dituntut untuk berjalan kepada Allah secara zahir maupun batin, ataupun dengan bahasa yang lain disebut secara syariat dan juga hakikat. Syariat dan hakikat mestilah sama bersekali dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya kita lebih pada syariat dan mengabaikan aspek hakikat. Jangan zahirnya tak mudah nampak hebat, tapi sebenarnya batin dah. Dalam batinnya itu, dalam hakikatnya itu penuh dengan kepalsuan, dengan penuh dengan khizlan, penuh dengan keburukan. Jangan, ya. Sebab itulah dalam perjalanan kita ni syariat, hakikat mesti seimbang. Dan hakikat itu mestilah dipelajari melalui pengajaran-pengajaran yang berbentuk ilmu-ilmu hakikat ataupun ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu batin yang menceritakan tentang hati dan permasalahannya, ya. Bercerita tentang zikrullah. Hanya perkara-perkara yang macam inilah yang boleh meningkatkan kita punya kesihatan ataupun keselamatan hati kita. So hati kita ni boleh ditimpa oleh hati yang disebut paling tinggi sekali, hati yang mati. Kalau hati dia tak mati, hati dia jadi sakit. Kalau hati dia tak sakit, hati dia lalai, yang disebut sebagai ghaflah. Ini 3 kategori hati yang besarnya lah, ya. Hati mati, hati sakit, hati berpenyakit, hati yang lalai. So bagaimana untuk kita mengubat hati-hati ni? Pertama, kita kena ada ilmu tentang hati. Ilmu tentang hati ni adalah melalui ilmu tasawuf, dan sudah tentulah obatnya sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan banyak mengingati Allah itu hati akan menjadi tenteram? Itu saja obat dia tuan-tuan, tak ada jalan lain. Tak ada jalan yang lain melainkan dengan membanyakkan zikir kepada Allah. Sebab itulah Allah Taala sebut juga dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu biasanya Tok Khatib bila sebelum dia ending dalam khutbah-khutbah Jumaat, ini yang ayat yang selalu baca, ya. Wala dzikrullah, dan ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, akbar, adalah yang terbesar. Ya. Artinya dalam semua ibadah kita mesti ada zikir kepada Allah. Solat ke, puasa ke, zakat, whatever lah kita buat, mesti ada ingat kepada Allah. Mana tempat ingat kepada Allah ni? Tak lain dan tak bukan dalam hati kita. So ini ada satu ilmu berkenaan bagaimana untuk seorang itu dapat melazimkan hatinya berzikir. Ilmu ini diterangkan melalui ilmu tasawuf, dan amalnya disebut sebagai beramal dengan tariqah ataupun cara kaedah berzikir melalui ulama-ulama sufi. Fuqaha mereka mengeluarkan mengistimbat ataupun mengeluarkan hukum-hukum berkenaan dengan hukum-hukum fiqh, ya. Syariat zahir, hukum-hukum fiqh, halal, haram, makruh, sesuatu perkara, ya. Bagi ulama-ulama ahlul kalam ataupun ulama-ulama tauhid, ulama-ulama usuluddin, mereka menceritakan tentang
keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini adalah tempatnya dalam akal kita, ilmu yang menggunakan akal fikiran untuk memahami akan Allah, ya, berpegang dengan i'tiqad kita, i'tiqad yang jazam, ya, melalui akal dan juga hati kita. Manakala hati ialah perkara-perkara yang berkait dengan hati, ya, ilmu-ilmu hati. Sebab itulah ilmu tasawuf disebut sebagai ilmu hati. Artinya kita bagaimana cara untuk kita memperbaiki hati kita. Mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu tasawuf dan kita berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, sebab tu kena adakan masa untuk kita berzikir kepada Allah pada setiap hari, ya. Sekurang-kurangnya kalau bagi orang-orang yang tidak ada zikir-zikir yang dia ambil daripada guru-gurunya, maka perbanyakkanlah selawat. Ini ingatan ulama pada akhir zaman ni, banyakkan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab pintu untuk sampai ke hadrat Allah adalah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan sampai seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui pintu ataupun melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab tu kita kena ingatlah, mudah-mudahan dalam kehidupan kita ni kita kena peruntukkan sedikit pada masa kita untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala zikrullahi akbar. Ingat ataupun berzikir kepada Allah itulah yang terbesar, satu perkara yang terbesar, ya. Bukan yang benda-benda yang lain tu tak besar, besar juga, tapi yang lebih besar, yang lebih hebat adalah dengan kita sentiasa ingat kepada Allah. Kalau kita boleh sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan kita sentiasa duduk dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fazkuruni azkurkum. Allah Taala sebut, ingat kepada aku ingat kepadamu. Barang siapa yang sentiasa ingat kepada Allah, Allah sentiasa ingat kepadanya. Bila mana Allah sentiasa ingat kepada orang tu, maka orang itulah orang yang menjadi kekasihnya, ya. Orang yang akan diselamatkan oleh Allah, dipermudahkan oleh Allah urusannya, akan dikurniakan oleh Allah petunjuk untuk dia menjalani kehidupan ini sebagai hamba Allah yang diredai. So saya kira cukuplah perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat manfaat daripada apa yang telah kita kongsikan bersama, dan insya-Allah kita akan sambung kembali bicara kita tentang kitab kita Minhajul Abidin dalam peringkat godaan. Kita masih lagi di peringkat godaan pada minggu yang akan datang, insya-Allah. So terima kasihlah, ramai juga di sini yang apa ni, yang join kita pada hari ini, ya. Baik, saya kira itu saja. Kalau tak ada apa-apa lagi, insya-Allah mungkin pada tahun ini, kalau kita punya COVID ni mungkin hujung tahun ni, kalau kita haraplah, kita berdoa kepada Allah dikurniakan orang khabar jumlah yang dijangkiti itu berkurangan dan kita boleh kembali kepada kehidupan biasa. InsyaAllah kita akan mengadakan peperiksaan akhir kepada peserta-peserta kelas Tafakufiddin tahap 3 ni. Dan mungkin tahun ini tahun terakhir bagi tuan-tuan dan puan-puan belajar, ya. Kalau ada lagi esok, mungkin kita kelas yang lain lah, ya, sebagaimana yang telah saya sebutkan dahulu. So saya kira setakat itu apa yang boleh saya kongsikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa ab'idna min diwanil bu'ada'i wal matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna fi zumratil muqarrabin wa adkhilna fi zumrati bighairi hisab. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sama-sama afwan. Orang kata afwan. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.